Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwatul iman, summa alhamdulillah. Kita bersambung majlis ta'lim kita. Kita membaca Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi. Al-Kabair kita baca tulisan Imam Az-Zahabi, Imam Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Osman Az-Zahabi. Kita hari itu kita baca sedikit dia punya makna dosa besar itu pada muka surat. Kita baca sikit hari itu. Kita sambung pada dosa. Dosa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Al-Qurtubi berkata dalam menafsirkan ayat, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Itu firman Allah, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang sangat mulia, yakni syurga Allah. Al-Qurtubi kata, tak terkala Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dalam ayat ini dosa-dosa yang merupakan dosa-dosa besar, maka Allah menjanjikan memberikan penguguran dosa-dosa kecil sebagai imbalan menghindari dosa-dosa besar tersebut. Ini ayat 31 daripada surah An-Nisa. Allah kata, in tajtanibu kaba'ira, sekiranya kamu menjauhi kabair, dosa-dosa besar tu. Jadi kita balik pada ta'arif dia. Bila kata kabair, Ibn Salah kata, yang pertama, kabair itu apa tanda dia? Apa tanda dosa besar? Kata Imam Ibn Salah, dikenakan ancaman dengan neraka. Satu lagi, ada 4 kan, tak silap saya. Baru tengok balik. Kan baru pergi ambil balik tadi. Yang kedua, di antaranya bila ada janji hukum had. Bila satu orang tu buat dosa, ada hukuman hudud, ke atas ada hukuman had. Itu menunjukkan itu adalah dosa besar. Di antaranya apabila ada ancaman dengan neraka, bertubi-tubi diancam dengan neraka. Di situ adanya laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua di antara ancaman, itu di antara tanda kata dosa itu adalah dosa yang besar. Dan si pembuat itu disifatkan dengan sifat fasik, zalim, kafir. Itu petanda dosa besar. Jadi Al-Quran kata pada kita, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Kalau sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar ini,
Yang dosa besar itu ma tunhauna anhu, kamu dilarang buat. Kalau kamu menjauhi ini, sedangkan ini Allah larang, nukaffir ankum sayiatikum. Bila satu orang tu tak buat dosa besar, Allah hapus dosa kecil dia. Dia orang kata automatik kan. Apabila yang besar, dia akan tanggung sekali yang kecil. Dia akan menanggung yang kecil. Jadi bila orang tu menjauhi dosa besar, automatik dia tak ada dosa kecil. Allah janji dalam ayat ni, Allah ampun dosa kecil. Itulah kata Allah, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dengan itulah Allah memasukkan dia ke tempat yang sangat mulia, iaitu syurga. Iaitu syurga. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan bahawa di dalam dosa ada dosa besar dan kecil. Ini menunjukkan kalau kamu tinggal dosa besar, Allah nak ampun dosanya lain. Bermakna ada dosa besar, ada dosa kecil. Berdasarkan ayat ni, dan inilah yang dipegang teguh oleh sekelompok ulama tafsir dan ulama fikih, dan bahawasanya sekadar menyentuh dan melihat yang haram akan diampun secara mutlak dengan cara menjauhi dosa-dosa besar berdasarkan janji yang benar dan firman-Nya yang hak, dan bukan berdasarkan bahawa itu wajib atasnya. Allah Ta'ala dengan sifat dia al-haq, dia benar dan dia tak pernah mungkir janji. Bila manusia itu meninggal satu kabair, maka Allah kata nukaffir ankum sayiatikum, Allah akan kifaratkan kesalahan-kesalahan yang lain. Itu dia guna perkataan jamak sayiatikum, sayiat, kesalahan-kesalahan yang banyak. Dengan kita meninggalkan kabair, kabair pun plural juga, kabair, dosa-dosa yang diancam oleh Allah. Serupa dengan makna ini, sesuatu yang telah dijelaskan tentang diterimanya taubat, iaitu firman Allah Ta'ala, innamat taubatu 'ala Allahi, sesungguhnya penerimaan taubat itu hanyalah atas Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil dengan cara menjauhi dosa-dosa besar, akan tetapi dengan syarat menggabungkan hal lain kepada meninggalkan dosa-dosa besar tersebut, iaitu melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah tetapkan. Allah kata innamat taubatu 'ala Allah, sesungguhnya taubat itu ke atas Allah. Ke atas Allah, pertama ke atas Allah kita bertaubat, yang kedua ke atas Allah lah yang menjadi hak Allah lah untuk kabul kita punya taubat, untuk terima. Jadi macam mana diterima taubat manusia? Pertama, dengan manusia meninggalkan dosa-dosa besar. Itu syarat dia. Kemudian dalam masa yang sama, meninggalkan dosa-dosa besar tersebut, meninggalkan dosa besar ni ada dua makna. Satu, tak buatnya Allah Ta'ala, tak bagi buat lah. Tak zina, tak minum arak, tak mencuri. Dalam masa yang sama, makna meninggalkan dosa besar, iaitu di bawah tu dia kata melaksanakan kewajipan yang Allah tetapkan. Kerana bila ada larangan, dia mesti ada perintah. Satu orang tanya awak ni apa, mencuri? Tidak. Awak minum arak? Tidak. Awak berzina? Tidak. Awak salat? Tidak. Tak berlaku macam. Maka artinya dia terjebak juga dengan dosa besar. Sebab ada dosa Allah kata ni dosa, tapi ada benda Allah tak kata tu dosa, tak buat yang dosa. Ada dosa besar, buat baru dosa besar. Ada dosa besar, tak buat dosa besar. Maka cara Allah terima taubat kita, dua-dua jalan ni kena tutup, barulah dosa besar kita diampun oleh Allah. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna
idza jitanabal kaba'ira. Sembahyang salat yang 5 waktu, salat Jumaat, satu ke salat Jumaat berikutnya, dan puasa Ramadan, satu ke puasa Ramadan yang berikutnya, adalah pelebur dosa-dosa di antaranya apabila pelakunya meninggalkan dosa-dosa besar. Nabi kata satu sembahyang ke satu sembahyang, lepas sembahyang fardu sembahyang, Jumaat ke Jumaat, Jumaat minggu sudah nak tunggu Jumaat ni, Ramadan ke Ramadan, dah puasa dah ni, nak mai dah Ramadan pula. Nabi kata lepas sembahyang tunggu sembahyang, lepas Jumaat tunggu Jumaat, lepas Ramadan tunggu Ramadan. Kesemua tu adalah mukaffirat, penghapus dosa. Kita dah sembahyang dah lah, tunggu asar, tengah-tengah tu penghapus dosa, tapi dengan syarat idza jitanabal kaba'ir, tengah-tengah tu kita tak buat dosa besar, maka yang ni dibuat, yang tu ditinggalkan, maka jadilah ibadat kita itu sebagai mukaffirat, sebagai penebus dosa. Jadi bila kita baca tang sini baru kita tahu bukan semua orang tidak membuat dosa itu dia dapat pahala semudah itulah. Tidaklah, dia tak bersih lagi. Dia tak bersih lagi, sebab kalau dia tak buat dosa, kena tengok ketaatan dia tinggal tak. Kalau dia taat, kena tengok pelanggaran hukum-hukum Tuhan dia langgar tak. Maka barulah sembahyang itu jadi kafarat. Maka itulah syarat dia, idza jitanaba al-kaba'ira. Bila dia buat ibadat, dia kena jauhi dosa-dosa besar. Abu Hatim Al-Busti meriwayatkan di dalam sahih musnadnya dari Abu Hurairah dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya radhiyallahu anhuma, Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah duduk di mimbar dan baginda bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi 3 marrat thumma sakata fa akabba kullu rajulin minna yabki hazinan li yamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala ma min 'abdin yu'addi as-salawati khams wa yasumu ramadan wa yajtanibul kaba'ira as-sab'ah illa futihat lahu 8 abwabin minal jannati yawmal qiyamah hatta innaha la tusaffiqu summa tala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi ulang sebanyak 3 kali, walladhi nafsi biyadihi, walladhi nafsi biyadihi, walladhi nafsi biyadihi. Nabi kata demi nyawaku di tangannya. Tengok Nabi sifatkan Allah dengan tangan. Itu sifat Allah, bukan nama Allah, sifat Allah. Dalam kita baca bab kiamat baru ni, tahu ambil kiamat tu Allah buat dengan, Allah hancur semua bumi ni hanya dengan sebelah tangan kanan dia saja. Maka kita mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan yang langsung tidak ada penyerupaan dengan sifat makhluk. Nabi kata, Nabi ulang 3 kali, demi zat yang jiwaku berada di tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian baginda terdiam. Kami masing-masing menunduk sambil menangis, sedih kerana Rasulullah bersumpah, kerana sumpah Rasulullah. Sahabat bila dengar Nabi kata walladhi nafsi biyadihi, dia bersedih. Nabi bersumpah dengan diri dia, sedih dengar. Kemudian Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba menunaikan salat yang 5 waktu, kemudian dia berpuasa Ramadan dan meninggalkan dosa-dosa besar yang 7, melainkan pasti dibukakan untuknya ke-8 pintu syurga pada hari kiamat, sampai bahkan pintu syurga itu akan bertepuk tangan, kemudian
Nabi membacakan firman Allah Ta'ala, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil. Nabi bangkit, nak tengok Nabi gabungkan. Nabi ajak kita, Allah pasal tu buat ambil sunnah ni, kita tak payah duk raba-raba fikir jalan. Nabi abang. Belum pernah Nabi habaq buat dosa, lepas tu Nabi diam. Kau fikir dah sendiri kau nak tinggal dosa ke mana. Tidak ada. Bahkan Nabi tunjuklah hadis ni. Nabi kata, ma min abdin yuaddi as-salawatil khams. Mana-mana hamba yang menunaikan solat 5 waktu. Puasa Ramadan, dia sembahyang 5 waktu, dia puasa Ramadan. Itu contoh ketaatan dia buat pada Allah. Lepas tu Nabi kata, wa yajtanibul kaba'ira sab'a. Dia buat apa yang Allah suruh, dalam masa yang sama dia jauhi 7 dosa besar yang Allah suruh dia jauhi. Apa dia yang 7 tu? Syirik pada Allah, sihir, makan harta anak yatim, makan harta riba. Apa dia? Derhaka pada mak pak. Masuk tak? Hak 7 tu. Al-Fadhil pun lupa. Derhaka mak pak masuk. Itu muka surat sebelah tu ada. Hak 7 tu syirik pada Allah, sihir, makan harta anak yatim, bunuh orang tanpa hak, apa lagi? Riba, lari pertempuran, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan qazaf, tuduh perempuan tu begitu begini. Maka Nabi kata, siapa yang menjauhi 7 dosa besar ni, dia buat ibadat, lepas tu dia jauhi 7 dosa besar. Maka Nabi ajak macam mana cara jauhi dosa. Hak ni buat, hak ni lari. Jangan hak ni buat, hak ni buat. Maka tadi sembahyang 5 waktu sehari semalam, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, tak akan jadi kafarah. Takkan jadi kafarah. Orang kata macam buh minyak penuh-penuh cik, lepas tu kereta berjalan kan, lepas tu dia bocor bawah. Patut minyak tu berpenuh buat ambil, jangan bagi bawah bocor kan. Jalan-jalan habis, tak ada sampai tempat. Sembahyang, puasa apa sebab tu tak sampai depan Tuhan. Pasal apa? Ni kawan ni duk makan ni. Dan banyak lagi dalam hadis lain Nabi bagi contoh. Contoh-contoh yang ni jangan buat, yang ni jangan buat, yang ni jangan buat, ni jangan buat. Permisalan dosa tu Nabi buat. Maka Nabi kata, siapa boleh hidup dengan cara macam ni, maka apa akan jadi pada hari akhirat esok? Melainkan futihat lahu, Allah Ta'ala buka baginya 8 pintu syurga pada hari kiamat. Allah Ta'ala buka 8 pintu syurga pada hari, untuk dia pada hari kiamat, dalam keadaan pintu syurga tu tepuk seronok nak sambut dia. Allahu Akbar. Maka barulah Nabi bacakan ayat daripada surah An-Nisa ayat 31 tadi. Sekiranya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Dan sekiranya kamu menjauhi dosa besar, apa yang dilarang kamu daripadanya, maka Allah nak mengampun daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu yang lain, dosa kecil. Al-Quran dan sunnah yang sahih saling menguatkan dalam masalah diampunnya dosa-dosa kecil secara qat'i. Al-Quran dan sunnah menyebut secara pasti, seperti melihat dan semacam dengannya. Dosa-dosa kecil seperti melihat, tersentuh orang tak sengaja, itu semua akan diampun. Akan diampun dengan kita meninggalkan dosa besar dan kita buat kefarduan. Semua akan diampun. Dan as-sunnah telah menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan tajtanibu, menjauhi, bukan menjauhi semua dosa, tapi untuk dosa-dosa besar sahaja. Allah suruh kita lawan dosa besar, nanti dosa kecil Allah ampun sendiri. Syakna kita duk belajar dulu pakcik kan, dah kita tak buat dosa besar,
maka istighfar kita ni untuk dosa kecil. Tengok Quran kata macam lain. Quran kata kau lawan dosa besar, aku pun dosa kecil. Pasal tu kita nak sembahyang ambil wuduk kan, ambil wuduk tu habis dosa. Keluar dosa. Dahsyat. Jangan main-main. 1 dibagi 10. Hasanah, 1 hasanah tu kali dengan 10. Lepas tu kali dengan 70, 700. 700 tu pula Allah ganda mengikut apa yang Allah kehendaki. Makin dalam ikhlas kita, makin ganda kita tu naiklah atas. Allahu Akbar. Sedangkan para ulama usul berkata bahawa penghapusan dosa kecil tidaklah harus secara qat'i disebabkan meninggalkan dosa-dosa besar. Akan tetapi pengertian itu dibawa kepada dominannya sangkaan dan kuatnya pengharapan dan kehendak yang kukuh. Yang menunjukkan kepada hal itu adalah kalau kita pastikan bahawa orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan melaksanakan kewajipan-kewajipan yang Allah tetapkan, lalu dosa-dosa kecilnya dihapuskan, nescaya dia mendapat hukuman mubah yang pasti bagi dosa kecil tanpa ada akibat padanya. Dan itu mencerai-beraikan tali fundamental syariat, dan tidak ada dosa kecil bagi kita. Ini sebahagian ulama usul dia cakap begitu. Sebagai ulama usul kata memang ayat tu kata Allah nak ampun dosa, tapi bukan semudah tu. Dosa kecil pun kena istighfar juga. Tapi itu pandangan orang, pandangan ulama. Tapi Quran kata apa dia? Quran kata kau tinggal dosa besar, apa yang Allah larang, Allah kata aku nak ampun dosa lain. Kita jauhi al-kabair, Allah kata aku ampun dosa kau yang sayyi'atikan, dosa kecil. Ayat Quran. Maka dahulukanlah ayat Quran. Itu cara kita belajar. Abdul Rahim Al-Quraisy berkata yang sahih bahawa dia adalah dosa-dosa besar, akan tetapi sebahagian darinya hanya lebih besar dari yang lain, dan hikmah tidak dibedakannya adalah agar hamba menjauhi semua kemaksiatan. Allah kata dalam ayat ni, sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar. Abdul Rahim Al-Quraisy katanya Allah minta kita jauhi itu dosa-dosa besar. Tapi di situ Allah kata in tajtanibu kabaira. Kalau kamu jauhi dosa-dosa besar, Allah tak abang 1, 2, 3. Allah abang semua supaya kita menjauhi semua. Maka kita akan dapat fadilat dia. Pasal itu apa? Ada perkataan disandarkan kepada Abdullah bin Abbas. Bila orang tanya kat dia, macam mana kita nak kenal dosa kecil, dosa besar? Tadi kita tengok kan Ibn Salah kata 4 tanda tu kan. 4 tanda tu dosa besar. 1, kena hukuman, ada hukuman had bila terbuat dia. 2, ada ancaman masuk neraka dan sebagainya. 3, dilaknat dia. 4, Allah bagi nama fasik lah, disifatkan dia dengan macam sifat. Itu siapa yang ajak kita macam tu kenal dosa besar? Ibn Salah. Tapi sebelum daripada Ibn Salah ni ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bila orang tanya kat dia macam mana nak kenal dosa kecil, dosa besar, dia jawab lagi senang. Dia kata la kabira ma'al istighfar wala saghira ma'al israr. Dia kata tidak dianggap dosa besar kalau disusuli dengan istighfar, dan tidak dianggap dosa kecil kalau buat lepas buat, lepas buat, lepas buat. Tak dianggap dosa kecil. Kalau semua dosa apa sekalipun kita buat, lepas buat, astagfirullah, maka dia kata la kabira ma'al istighfar. Tidak dianggap dosa besar kalau disertai dengan istighfar. Cuma istighfar bila lepas orang buat dosa ni ada macam-macam lah. Ada macam-macam. Lepas itu para ulama kita kata apa? Para ulama kita kata sebab-sebab manusia tak boleh tinggal dosa. Sebab-sebab dosa tu kalau kita kata kecil, dia boleh berkembang jadi besar. Apa yang mendorong, apa yang membuat pembesaran dosa tu berlaku? Para ulama kata 1, apabila dia pandang dosa tu remeh. Sedangkan dalam surah An-Nur Allah Ta'ala kata apa?
Allah Ta'ala kata dia, orang ini, dia memandang dekat dia tu hayyinan, wa tahsabuna hayyinan wa huwa 'indallahil 'azim. Dia pandang hak dia buat tu kecil, tapi di sisi Allah dia buat tu besar. Bila dia pandang remeh, biasa di antara tanda dosa besar ni, selain daripada ancaman, biasanya dosa besar juga dia melibatkan, kita kata, hukukul adamin, hak-hak manusia. Itu dosa besar. Bila dia buat, dia pandang remeh. Satu. Yang kedua, bila lepas dia buat, dia enjoy, dia rasa bahagia. Lepas mi nombor ekor, rasa seronok, alhamdulillah. Kata pula alhamdulillah, kena syukur, dia kata, ni rezeki Allah ni. Tiga, bila Allah Ta'ala tutup kesalahan-kesalahan dia, seolah-olah dia macam dapat kredit hak dia buat tu tak salah. Kadang-kadang ada orang kata, kalau aku salah lah, lama dah Tuhan buat kat aku . Wahai yang dia duk buat tu, semua salah belaka. 4, bila ada support, bila orang support dia, tak apa, hang buat bukan sana, orang lain buat lagi, teruk dia tu. 5, bila ada contoh. Bila manusia terlibat dengan benda ni, dia tak boleh keluar. Maka 5 benda ni akan menyebabkan dia terkurung dengan dosa tu, dan dosa tu akan membengkak. Pasal tu, bila dia terlibat tu, dia nak keluar macam mana? Dia nak keluar supaya dia boleh tinggal dosa? Yang pertama, ulama kita kata, dia kena ingat apanya Allah Ta'ala. Sebab dosa ni semua ni, dosa bukan duduk atas tapak tangan, bukan di baju. Dosa berhimpun dalam hati perut. Dosa duduk di hati. Baju bersih, basuh, mana ada kotor. Baju teram tu mana ada kotor, bersih kan? Tapi hidup dia penuh dengan masalah. Sebab dosa duduk di hati. Allah Ta'ala kata apa? Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah sangat tahu apa yang ada dalam hati kamu. Pasal itu kita kata antara iman dan Islam, bila iman dan Islam, selama dia hidup, dia beramal lah dengan ajaran Islam. Tapi bila dia mati, dia akan bawa keyakinan dia, iman dia bertemu Allah. Dia mati dengan iman, dia hidup dengan Islam. Maka besok di hari akhirat, Allah Ta'ala kata, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu hati kita. Jadi kerana tempat dosa tu duduk dalam hati, so kita kena takutlah apa dalam hati kita ni, Allah tahu. Allah sangat tahu. Bila kita ingat lagu tu, yang tu boleh jadi sebab yang pertama untuk kita keluar daripada ni, apa kita panggil apa, sangkak puaka ni. Yang kedua, dia kena tahu bahawa Allah ni la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah tak tengok rupa paras dan jasad. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tengok di hati dan amalan. Dia kena ingat yang tu. Sebab di situ tempat hisab, tempat Allah menilik. Ketiga, dia kena tahu, Nabi dia sebut apa dia? Nabi dia sebut hati ni adalah raja. Kalau Nabi kata dalam jasad manusia ni ada mudrah. Inna fi jasadi mudrah. Dalam jasad kita ni ada mudrah. Ada daging kan, segumpal dia. Kalau buka dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia kata ayat-ayat hati ni semua dia pakai perkataan jantung. Mandili guna perkataan jantung. Kena jaga jantung, dia kata. Dalam badan kita ni ada mudrah. Kalau mudrah tu baik badan. Dia rosak badan. Nabi kata apa? Itu adalah qalb. Itu adalah jantung, hati kita. Jadi, dan Abu Hurairah bila dengar Nabi sebut hadis ni, Abu Hurairah kata apa dia? Kata Abu Hurairah, sesungguhnya
qalbun itu adalah raja bagi manusia, dan tubuh badannya adalah rakyat jelata. Jadi dia akan mengikut arahan dia ke mana corak raja dia buat ke dia akan ikut di situ. Dan dia kena ingat bahawa hati itu tempat simpan segala sifat kepujian. Segala sifat kepujian nak disimpan di situ. Dan paling dahsyat, dia kena ingat hatilah tempat Allah berhubung dengan manusia. Jadi kerana dia ingat lagu itulah, kemungkinan dia boleh keluar daripada wilayah-wilayah yang dia merasakan wilayah itu bukan wilayah ketaatan pada Allah. Dan berdasarkan pandangan seperti inilah perkataan Al-Qadhi Abu Bakar At-Tayyib dan Ustaz Abu Ishaq Isfaraini, Abu Al-Ma'ali, Abu Nas Abdul Rahim Al-Quraisy dan lainnya dikeluarkan. Mereka menyatakan sebahagiannya dikatakan dosa kecil adalah kerana dibandingkan kepadanya lebih besar daripadanya. Sebagaimana perbuatan zina adalah kecil dibandingkan dengan kufur, dan berciuman yang haram adalah kecil dibandingkan dengan zina. Dan tidak ada dosa yang diampun dalam pandangan kami kerana meninggalkan dosanya lain. Akan tetapi semua itu adalah dosa-dosa besar yang mana pelakunya terserah kepada kehendak Allah. Itu sahaja, tentu sahaja selain daripada kufur. Dan itulah firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik bagi siapa dikehendakinya. Dan kerana itu dia kata, ada ulama kata maksud Allah Ta'ala ayat tadi kata, kalau kamu tinggalkan kabair yang Allah suruh kamu tinggalkan itu, Allah akan ampun dosa lain kan. Dia kata tak, itu bukan dosa kecil, itu adalah dosa. Tu dia bagi contoh. Contoh apa dia bagi contoh? Zina nak banding dengan kufur, yang mana besar lagi? Kufur. Maka bila manusia dia menjauhi dosa-dosa kufur ni, dia tak buat dosa kufur, maka yang tadi ni, nukaffir ankum sayiatikum, Allah hindar dia daripada berzina. Bercium, berpegang dengan zina, yang mana teruk lagi? Zina teruk lagi. Maka bila dia menjauhi zina, maka Allah akan ampun dosa-dosa yang macam ni. Bermakna dua-dua besar, dua-dua berada dalam label dosa besar, cuma yang ni lebih besar daripada yang ni. Pasal itu, kerana yang pertama lebih besar daripada yang kedua itu dipanggil dengan perkataan nukaffir ankum sayyiatikum. Ini pandangan daripada beberapa tokoh ulama tadi. Tentu saja dia kata bukanlah dosa syirik. Dosa syirik itu tidak akan diampun melainkan dengan taubat. Dan mereka ini juga berhujah dengan cara bacaan qiraat ahli qiraah yang membaca tajtanibu kabira ma tunhauna anhu. Jika kalian menjauhi yang paling besar dari perbuatan yang mana kalian dilarang, menafsirkannya atas tauhid, sedang dosa paling besar adalah syirik. Ada ulama baca ayat tadi tu, ayat 31 An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, bacaan dia sama dengan in tajtanibu kabira ma tunhauna anhu. Kalau kamu menjauhi dosa yang paling besar, maka Allah akan ampun dosa kamu yang lain. Paling besar apa dia kata? Syirik kan? Maka ayat 31 surah An-Nisa tu nak habaq kata dosa syirik. Ini pandangan ulama yang lain. Mereka berkata sedangkan dalam bentuk jamak kabaira, maka yang dimaksud di sini adalah jenis-jenis kufur secara umum. Syirik itu kemuncak buat, tapi mukadimah pada kufur itu termasuk. Dan ayat yang membatasi hukum itu, maka semua kalimah-kalimah yang mutlak itu dikembalikan pada firman Allah, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau kita gabung ayat ni pada perkataan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dengan ayat tadi
in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kita boleh faham itu nak kata apa. Sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang daripadanya, maka Allah kata kami akan kifaratkan kepada kamu kesalahan-kesalahan kamu. Macam mana Allah boleh kifarat dosa lain? Allah kata wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah akan ampun apa-apa dosanya Allah kehendaki. Apa-apa dosanya Allah kehendaki, Allah boleh ampun. Lebih dahsyat lagi dalam surah apa? Dalam surah Az-Zumar. Allah kata innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosanya kamu buat. Besar pun masuk, kecil pun masuk. Tapi tentulah ada dosa yang paling Tuhan tak suka kita buat. Mencuri, berzina, minum arak, zalim, syirik, semua ni dosa. Tapi dalam tingkatan tu ada benda paling Tuhan tak suka kita buat, syirik. Pasal apa? Hadis banyak cerita perzina bagaimana diampun dosa dia, taubat dibuka. Maka siapa-siapa menjauhi dosa syirik, maka dengan dia tak buat syirik, kerana dia tak buat syirik tu, dosa-dosanya lain tu begitu mudah Tuhan berkira dengan dia. Wa yaghfiru, dan Allah mengampun ma duna zalika, lain daripada syirik, senang je Allah ampun. Semayang habis, ambil wudu habis. Ni puasa Isnin, puasa Khamis ni, kita puasa Isnin Khamis ni kerana ada hub, cinta kat Nabi. Allahu Akbar. Apa ayat Quran kata? Untuk dapat dua benda, kasih Allah dan ampun dosa daripada Allah, kita kena ikut Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi siapa yang puasa Isnin dengan Khamis ni, dia ingatlah dia nak ikut Rasulullah, itu melayakkan dosa dia diampun. Banyak mana dosa kita diampun. Az-Zumar kata innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah boleh ampun semua dosa. Mungkin Pak Cik Nazri, Pak Cik Bari, Pak Long dengan Pak Amit puasa, mungkin tak sama kedudukan. Satu, keikhlasan. Kedua, pengharapan kita. Ketiga, cara ujian kita puasa. Kemudian cara Tuhan bersihkan kita ni juga tidak sama. Ada orang puasa Ramadan, tapi dengan orang lain puasa Ramadan, dia tu ya Allah dengan bangkit malam, dengan menangis, dengan apa, lebihlah dia. Tapi Allah akan mengampun semua pada kadar manusia nak banyak mana Allah ampun dosa dia. Pasal itu dalam hadis kudusi kata apa? Ana inda zanni abdi bi. Aku ni berdasarkan sangka hamba aku pada aku. Kalau daripada awal hamba tu dah kata aku ni tak ada jalan lah, Tuhan nak ampun. Dah daripada awal dia kata lagu tu, Tuhan kata aku tak ampun. Ana inda zanna abdi bi. Aku dengan hamba aku, apa dia ingat kat aku. Kita start puasa Isnin ni, ya Allah aku nak ikut sunnah Nabi, sebanyak mana dosa aku ada, tolong ampunlah ya Allah. Allah ampun. Allah ampun. Mungkin dengan satu orang lagi, dia puasa Isnin dengan Khamis. Pasal apa puasa Isnin dengan Khamis? Tak ada buat apa, puasa pi. Dan dia tak harap apa-apa. Tak harap apa-apa, tak dapat apa-apa. Jadi saya kata dekat Pak Amit Pak Amit kata nak main rumah saya. Saya kata Pak Mit, tak apalah Pak Mit nak main tu, Pak Mit tengoklah, tak boleh apa Pak Mit tangkaplah main sikit. Dengan saya tak kata apa Pak Mit. Dengan saya mengharap, saya bagi tahu kat Pak Mit, saya harap Pak Mit nak main pada Perlis kan, tangkap. Apa manis Pak Mit? Harum manis. Dah harum dia manis Pak Mit. Tapi kalau kita tak kata apa, tak pesan apa Pak Long, tiba-tiba orang tak bawa apa, kita kata pula, loh tak bawa apa. Kita kata bawa, hang tak nampak. Tuhan, kita puasa, kita tak kata apa-apa. Ya Allah, walaupun puasa tu sunat, tetapi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah boleh ampun. Pasal kita memang tak buat syirik dalam hidup kita. Pantang kita tak buat syirik.
Dua perkara kita berperang betul dalam hidup kita. Satu, tak buat syirik. Kedua, jangan buat bid'ah. Lain fikir lah. Tu orang tanya, isap okok tu masuk bid'ah tak? Maka bila kita buat satu ibadat yang telah syirik kita tak buat, dan ibadat yang kita buat itu di atas jalan Rasulullah, maka berhak kita menaruh harapan kepada Allah. Berhak. Kan Zaitun Sami'un Habaq kan? Lagu dia pun tajuk apa? Menaruh harapan. Ya. Maka kalau kurang harapan kita pada Allah, maka kuranglah keampunan Allah tu untuk kita. Macam Nabi ceritakan kawan tu suruh bakar mayat dia buat ambil kan? Lepas tu apa Nabi cerita? Bila Tuhan panggil dia, Tuhan kata esok akhirat. Pasal apa hang suruh bakar? Dia kata, ya Allah, aku terlalu takut pada hang. Dia takut ke Allah. Tapi cerita tu di zaman Bani Israel, Nabi ulang balik. Maka apa Allah kata kat dia? Hamba aku ampun dosa engkau. Pasal besar harapan dia kepada Allah. Pasal tu kita tak dapat menerima. Kalau orang kata tak boleh buat ibadat harap syurga Tuhan, tak boleh, kita tak dapat nak menerima. Itulah ibadat orang yang kosong hati, kosong akal, kosong daripada petunjuk Rasul dia. Baik. Mereka juga berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya daripada Abu Umamah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslim biyaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala lahu rajul, "Ya Rasulullah, wa in kana shay'an yasira?" Qala, "Wa in kana qasiban min arakin." Barang siapa yang mengambil hak milik seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan syurga baginya. Maka seorang laki-laki bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah sekalipun sesuatu sedikit?" Beliau menjawab, "Walaupun hanya ranting kecil kayu arak sekalipun." Dalam hadis Muslim ni, Nabi kata siapa pergi ambil benda hak bukan dia, dia pergi mengaku lawan kau, jadi hak dia. Nabi kata Allah wajibkan dia masuk neraka. Sebab apa? Sebab masa dia ambil hak orang, mana boleh dia tak tahu hak orang. Batal hak dia mesti tahu. Kita kata pakcik kereta sama macam mana warna pun, sama model pun, kereta kita tahu habis tak ada tahu tak mana, tekan alam tak menguat. Kereta orang tu. At least ada tak alam tu. Walaupun sama, katalah nombor pelik nak dekat-dekat, untuk tekan tak menyala, tekan pun nak rogeh juga. Bukan kata Allah bagi hati kita ada. Ya Allah ni aku ambil bahagian orang ni. Ya Allah ni duit orang ni aku ambil. Ada perasaan. Dok, dia redah juga. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, nak tanya ya Rasulullah, walaupun sikit ke ya Rasulullah?" Nabi kata walaupun sebesar kayu arak. Kayu arak tu dah duk tenyeh mulut tu, duk sugi tu. Besar mana kita pakai nak sugi? Tapi orang punya ambil, lepas tu buat macam diri punya, marahlah orang. Nabi kata, Nabi guna perkataan aujaballah, wajib Allah bawa dia ke neraka. Maka di sini terdapat ancaman yang keras terhadap maksiat yang sedikit sebagaimana terhadap kemaksiatan yang banyak. Dia kata kalau tengoklah hadis ni, Nabi buat sebagai contoh kayu arak, itu maksiat sikit lah. Pakcik curi kayu arak dengan curi 120,000, yang mana teruk lagi. Tapi dari segi pelanggaran, sahabat kata macam mana yang nak masuk neraka ni? Nabi tak sebut yang besar, Nabi sebut yang kecil. Kalau yang kecil tu pun dia anggap langgar, yang besar je lah. Ada ancaman. Ibnu Abbas berkata, dosa besar adalah setiap dosa yang ditutup oleh Allah dengan ancaman neraka, murka, laknat dan azab. Itu dosa besar. Yang last sekali orang yang buat dosa itu Allah ancam dengan neraka, dengan murka, dengan laknat dan azab. Maka ambil tak ambil lain bab. Kita ambil itu sikit ke banyak lain bab.
bab dia kita ambil itu hak orang dan ada ancaman, itu dosa besar. Itu dosa besar. Ibnu Mas'ud berkata, dosa-dosa besar adalah sesuatu yang Allah larang di dalam surah ini sampai ayat ke-33. Dan dalil menunjukkan kebenarannya adalah firman Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya. Maka Allah kata, jauhi dosa besar yang kamu dilarang mengerjakannya. Apa saja yang dilarang? Apa saja yang dilarang? Maka dia sebahagian daripada kaba'ir. Pasal itu apa Nabi kata dengan bid'ah, cik? Nabi kata apa dengan bid'ah ni? Yang direka-reka. Kesudahan dia, Nabi tak tahu mana bid'ah? Ada ancaman. Ada ancaman. Jadi apa yang kita nak kata lagi? Jauhilah. Kita umat Rasulullah, jauhi. Itulah masalah dia. Hari ni 2, lagi 20 tahun beranak lagi 1 jadi 3. Subhanallah. Pasal tu kita tidak ada jawapan yang lebih tepat. Kenapa saya buat ini, kenapa saya tak buat ini, ini saya buat, ini saya tinggal. Orang kita tak ada jawapan. Melainkan kita kata saya buat ini kerana Rasulullah mencontohkan ini, saya tak buat ini kerana Rasulullah tidak buat ini. Itulah jawapan yang paling betul. Apa ada jawapan lagi? Ulama-ulama silam dulu macam Imam Syafi'i kan, bila dia tengok hadis-hadis tu, tengok bahasa dia kan, bila dia tengok apa ini berkenaan dengan mati, lepas tu jiran, tetangga bagi makan kan, pasal hadis suruh bagi makan, apa dia kata? Dia tulis kitab dia, zaman dia tulis, suasana dia tulis, kerajaannya dia tulis, itu mempengaruhi tulisan dia. Dia kata apa? Dia kata yang lebih aku suka. Kenapa dia kata yang lebih aku suka? Sebab hadis macam tu. Yang lebih aku suka. Ya, mukmin kena begitu. Ini ada semayang tanpa usalli, ini semayang dengan usalli. Mukmin akan kata apa? Yang lebih saya suka. Apa dia? Semayang macam Nabi, tak ada usalli. Lebih saya suka. Mukmin kena ada macam tu, pakcik. Orang putih kata apa? Insting, kecenderungan, tendensi. Ibanah dia macam tu. Yang lebih saya suka. Orang bawa dalil tu, orang bawa dalil ni, bawa dalil-dalil, kita tak tahulah dalil tu bahas macam mana, cuma kita tahu satu je, yang ni sahih, ni tak sahih. Yang tu je kita tahu. Subuh kunut ada, subuh tak ada kunut. Semua ulama bahas-bahas. Cuma kita tahu yang ni hadis-hadis yang disusun semuanya sahih. Yang ni ada bercampur, ada kata sahih, ada kata tak. Maka inabah seorang mukmin, dia akan kata yang lebih saya suka yang ni, kerana dia lebih dekat dengan sunnah, dia lebih dekat dengan hujah. Mukmin kata lagu tu, apa lagi nak kata? Tak ada ayat dah. Kalau guna ayat tu pun orang kata Wahabi juga, habis. Kita tak tahulah yang tak Wahabi tu macam mana. Lebih saya suka yang ni. Awak nak semayang macam mana? Awak nak semayang zikir kuat-kuat ke zikir pelan ke? Kita kata yang lebih saya suka pelan, kerana dia lebih jelas Nabi buat lebih. Imam Syafi'i guna perkataan tu, yang lebih aku suka. Imam Malik pun guna perkataan yang sama dalam Muwatta, dia guna perkataan yang sama, yang lebih kami suka kerana dia lebih dekat dengan salafus salih. Lebih kami suka yang ni. Mukmin akan kata lagu tu. Tawus berkata, pernah ditanya kepada Ibnu Abbas. Tawus kata pernah ditanya kepada Ibnu Abbas, apakah dosa-dosa besar itu ada 7? Beliau menjawab, dosa-dosa besar itu lebih dekat kepada 70. Itu dia. Sedangkan Sa'id bin Jubair berkata, seseorang bertanya pada Ibnu Abbas, apakah dosa-dosa besar itu ada 7? Beliau menjawab, dosa-dosa besar itu lebih dekat pada 700 daripada kepada 7. Hanya sahaja tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar
dan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus menerus. Ibn Abbas jawab macam tu. Kan Nabi kata iman ada berapa? 70 cabang ke 60. Iman bukan satu. Tapi kita yang paling besar mengucap la ilaha illallah. Yang paling kecil apa dia? Duri-duri ke apa tengah jalan kan? Angkat 70. Kita baru berapa Pak Mik? Tengok pokok ketapang, pokok stek batang dia tu dia Pak Mik naik. Tapi dia punya cabang tu Pak Mik besar-besar. Satu tu ranting dia macam mana? Cuba bayang kalau iman tu ada 70 cabang besar-besar, ranting daun dia macam mana? Kita duduk tahu mana? Demikian dengan dosa besar. Allah kata jika kamu jauhi yang besar, maka Nabi kata 7 ni yang paling besar. Kamu jauhi yang 7 tu, tak sebut lain, tapi yang ni dalam senarai dosa besar, yang ni paling besar. Apa dia? Syirik. Nabi kata sihir ada kena mengena dengan syirik. Dalam riwayat Abi Bakrah Nabi kata apa? Derhaka pada mak bapak, syahadatuz zur, saksi palsu, bohong, tuduh orang makan riba harta anak yatim, buat tak peduli, tak ada simpati. Perempuan baik-baik dituduh dengan tuduhan yang jahat, tuduh zina lah, apalah semua, lari daripada medan perang, pergi bunuh orang tanpa hak. Ini semua dalam 7 tu, ini yang panggil kabair. Hak lain masuk dosa besar juga. Tak puasa, Nabi tak masuk dalam tu. Tak puasa pun dosa besar, tapi Nabi tak masuk dalam tu. Tapi kalau yang ni hak core punya dosa ni, kalau kamu boleh tinggal, nukaffir ankum sayiatikum. Dosa-dosa lain ni mudah Allah ampun. Mudah Allah ampun. Tapi itulah kata Ibn Abbas, 7 tu bukan saja 7 tu dosa, lain tak dosa, beratus dosa punya duk ada. Nabi duk habaq. Bid'ah tak masuk pula dalam 7 tu. Tapi bid'ah Nabi kata dhalalah tempat tadi. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Nabi bersabda, al-kaba'ira arba'atun al-ya'su min rauhillah wal qunut bukan wal kunut. Kalau dengan ka baru kunut subuh, dia dengan ta. Wal qunut min rahmatillah wal amnu min makrillah wasyirku billah dalla 'alaiha al-Quran. Ibnu Mas'ud kata apa? Ibnu Mas'ud kata dosa-dosa besar itu ada 4. 1, putus asa daripada kemudahan jalan keluar Allah Ta'ala. Al-ya'su min rauhillah, kita jadi orang putus asa daripada rahmat Allah. Tak percaya Tuhan boleh bagi jalan keluar pada kita. Putus asa dari rahmat Allah. Cakap tu kira memang Tuhan takkan tolong aku dah. Cakap tu dia kat terus dengan Tuhan. Tak ada Tuhan tak tolong aku. Wal amnu min makrillah, merasa aman daripada pembalasan Allah, dan syirik kepada Allah. Kata Ibnu Mas'ud, ini semua ditunjukkan oleh Al-Quran. Dalla 'alaihi Al-Quran. Semua ni Quran sebut sebagai dosa-dosa besar. Dalam surah apa? Dalam surah Az-Zumar Allah kata jangan putus asa dari rahmat Allah. Dalam ayat-ayat lain Allah kata jangan syirik jangan syirik pada Allah. Dalam surah dalam surah Al-A'raf Allah kata, adakah kamu merasa aman daripada makar Allah? Allah boleh turun balak pada waktu duha, kamu tengah main, waktu malam kamu tengah tidur, balak boleh turun, kamu rasa aman ke daripada makar Allah, dan kamu duduk terus menerus buat kesalahan dekat Tuhan? Kamu rasa aman ke? Ibnu Abbas kata, Ibnu Mas'ud kata, semua ini telah disyaratkan oleh Al-Quran. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, kata Ibnu Umar, dosa-dosa itu ada 9. Dia beritahu 9 terus. Membunuh 1, memakan harta riba 2, 3, makan harta anak yatim 4, menuduh wanita suci melakukan zina 5, kesaksian palsu 6, derhaka pada kedua orang tua 7, melarikan diri daripada kancah pertempuran 8, sihir 9, melakukan pembangkangan di Baitullah Al-Haram. Depan Kaabah tu duk pergi buat ilhad.
duk bertengkar. Hang bantah aku depan Kaabah. Tengkar. Kesajalah saya kata Pak Amir kan. Kita tengok dia tawah 8 pusingan lah. Dia nak bagi yang ke-9 lah. Kita kata sahabat, ente dah buat 8 dah ni, lebih 1. Tak, saya baru buat 6. Kita nak kata apa? Kita nak pertahan kita 8 ke hak dia 6? Hak dia, pasal yang tawah tu dia. Maka jangan ada ilhad. Dah, ente 8. Dah 6. Macam ni, jom kita pegang Quran, mubah lah. Nak sumpah. Kena buat mangkak. Itu dosa. Baik kat dia, kaki dia. Dah habis dah, kita kata sahabat, ente dah 7 cukup ni. Dia kata memang 7 cukup dah. Tapi saja dia kata nak buat sampai 9 lah. Kita cakap elok, kita kata boleh buat sampai 9 pun, tapi sa'i dulu. Ente adalah umrah ni. Sa'i dulu. Lepas sa'i ente cukup, dah tahlul dah. Lepas tu nak buat sampai 20 kali tawaf pun juga suka ente. Tak dah nampak kita tu ilhad. Kalau kita pergi kata kat dia depan Kaabah, Syekh jangan Syekh 7 je. Aku punya tawaf pun amboi. Dia kata tawaf pun kira. Dia kata gitu. Benda baik. Kira minta tu dia tak apalah apa ni. Duk tengok pula tu situ. Kita pula tanya kat dia hujah Nabi tawaf 8, dia pula tanya kat kita hujah larangan tawaf 9. Mana ada larangan tawaf lebih daripada 7? Buat main larangan tu. Jadilah ilhad depan Kaabah. Sahabat Nabi nama Ibnu Umar kata ni semua termasuk dalam dosa besar. Di antara dosa besar dalam pandangan para ulama adalah berjudi, mencuri, meminum minuman keras, mencela salafus salih, mencela salafus salih. Cela imam-imam mazhab, dia pun salafus salih, tak boleh cela. Cela para sahabat, tak boleh cela. Penyimpangan pemerintah dari kebenaran, dosa besar. Pemimpin menyimpang daripada kebenaran, dosa besar. Kata nak bagi brem sekali, buat 3 kali, itu dosa besar. Dia bagi putih harap orang. Lepas tu bagi alasan macam-macam. Jangan main-main, kena habaq pada pemimpin, dosa besar. Penyimpangan pemerintah dari kebenaran dan mengikuti hawa nafsu, sumpah zalim, putus asa dari rahmat Allah, mencaci kedua orang tua, iaitu dengan cara mencaci, orang tua dari seseorang, lalu orang itu mencela balik bapaknya. Dia pergi maki bapak orang maki bapak dia. Dosa besar. Dan membuat kerosakan di muka bumi dan lainnya, dan lain sebagainya yang jumlahnya banyak sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam. Imam Muslim menyebut di antaranya di dalam kitab iman ada dalam jumlah yang cukup banyak. Dan para ulama berbeza pendapat tentang batasan jumlah kerana perbezaan asar-asar padanya. Dan saya menyatakan bahawa terdapat hadis-hadis banyak yang sahih dan hasan yang tidak dimaksudkan membatasi, akan tetapi sebahagian darinya adalah dosa besar daripada sebahagian lainnya jika dinisbahkan kepada bahaya yang banyak mudaratnya. Syirik adalah yang paling besar dari semua. Inilah yang tidak diampuni Allah berdasarkan penyataan tertulis yang jelas oleh Allah, dan setelah itu adalah putus asa dari rahmat Allah. Kerana itu adalah bentuk pendustaan kepada Quran, di mana Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat aku meliputi segala sesuatu. Lepas daripada syirik, putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa daripada rahmat Allah ni kita bertitik, tak ada, aku tak ada hubungan dengan Tuhan, habis. Sama macam syirik. Sementara orang yang berputus asa tersebut berkata bahawa dia tidak diampun, maka itu bererti dia telah menghalangi sesuatu yang luas. Ini apabila seseorang berkeyakinan demikian. Dan kerana itu Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun.
Sesungguhnya tidaklah putus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Itu dia. Kan dalam hadis Tirmizi kan, bila sahabat tu kata apa, Nabi kata apa? Nabi kata zaman Bani Israel depa ni dua beradik, satu buat jahat, satu buat baik. Hak buat baik ni duduk atas bukit, hak jahat tu duduk di pekan. Abang tu ke adik dia main ziarah. Abang dia, adik dia duduk kata sudahlah berhenti buat maksiat. Adik dia marah dia satu hari. Dia marah betul kat adik dia. Dia kata hang ni nanti masuk neraka lagu ni. Tuhan pun tak akan bersedia ampun hang kalau macam ni hang punya buat. Bila Nabi olah hadis tu, Nabi kata apa? Dia telah mengucap satu perkataan yang merosakkan dunia dan akhirat dia. Kerana perkataan Tuhan tidak akan ampun seseorang tidak layak diucap. Sebab perkataan tu boleh buat orang tu putus asa daripada rahmat Allah. Maka kita bercakap sampai orang putus asa daripada rahmat Allah, kita dapat dosa kufur. Maka pasal apa? Pasal Quran kata wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat Allah tu lebih luas daripada benda lain. Inilah pasal itu Allah kata jangan putus asa daripada rahmat Allah dalam surah Yusuf. Dan derajat setelahnya adalah putus asa. Al-qunut. Pertama putus asa daripada rahmat Allah. Allah takkan ampun dah aku. Ampunkan masuk syurga. Yang kedua al-qunut. Al-qunut tu maksud dia anggap Tuhan tak akan tolong dah dia dalam dunia ni. Wa man yaqnatu min rahmatillah illa ad-dallun. Tidaklah ada orang yang putus asa dari rahmat Rabb melainkan orang yang sesat. Lalu setelah itu merasa aman dari pembalasan azab Allah sehingga bebas dalam kemaksiatan dan bertawakal kepada rahmat Allah tanpa berusaha beramal saleh. Yang tu pun satu dosa pula. Tawakal pada Allah, amal soleh tak buat. Kita ni umat Nabi Muhammad Pak Mi tak buat syirik kan, last sekali masuk syurga juga. Dosa besar. Cakap lagu tu, ingat lagu tu, dosa besar. Kerana Quran kata illal ladzina amanu wa amilus salihat. Firman Allah, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Pasal apa kata tu dosa besar? Amal soleh tak buat, tapi duk ingat kata insya-Allah lah masuk syurga. Pasal ayat Quran kata, apakah mereka merasa aman daripada azab Allah? Orang yang tak buat benda taat ni, dia rasa dia boleh selamat ke dia daripada azab Allah? Tak. Tak semayang ke kena? Saya alhamdulillah lah, saya tak semayang, tapi saya tak merombak bank. Dia tu dengan tak semayang rompak lagi. Tak, hang pun tak akan selamat. Ada neraka sakar. Tidaklah merasa aman daripada azab Allah melainkan orang yang rugi, kata Allah. Wa zalikum dhannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Prasangka yang tak betul. Berikut di antara dosa besar apa dia? Membunuh kerana di dalamnya terkandung tindakan menghilangkan nyawa orang dan meniadakan apa yang ada. Oh, jangan buat pasal habis bunuh orang. Marah. Orang muda marah Pak Amir, makan daun ketum, makan ubat gegat, makan ubat nyamuk, apa cakrai. Oh, campur semua Pak Amir, Coca-Cola, minyak, ubat nyamuk, daun ketum. Bos sekali nama dia cakrai. Dia kena tu lah. Kan depa ni profesor tau Pak Amir, depa ni. Dia bos nama dia, sukatan dia tu jadi. Depa ni kalau kerajaan bagi peluang pergi belajar lah, profesor depa ni. Dahsyat. Macam orang dadah Pak Mik kan. Dia boleh injek tu, dia boleh tahu dos tu banyak mana. Ada pengalaman rumah saya dulu kan, dia injek kena patut ulang. Bisa ulang tak lut. Tak mati Pak Mik. Dia pergi semak-semak kan belakang jamban dulu kan, Cina nanti main angkat khazanah tu semua. Dia pergi kat situ, pergi kena ulat kelak, pak bagi dia. Lepas tu saya ingat ulat main cari dia, minta satu straw. Ulat pula kena cucuk dengan dia. Dia tahu dos tu, dia tahu.
Lepas daripada membunuh, apa dia dosa besar? Liwat, kerana dia mengandung pemutusan keturunan. Liwat, kahwin sama jenis, tak ada keturunan, tak boleh. Berikutnya zina, kerana dia mencampur adukkan nasab. Lalu minuman keras, kerana menghilangkan akal sihat, merupakan dasar beban syariat. Kemudian meninggalkan solat dan azan, kerana meninggalkan syiar Islam. Jenis sembahyang 5 waktu tak mau azan. Kita ada masjid, sembahyang sudah azan-azan semua, jangan. Berdosa. Sebab dia syiar agama. Quran kata, وَمَا يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Besarkan syiar Allah, itu daripada jiwanya ada taqwa. Tak mau azan. Memberi kesaksian palsu, kerana dia dapat merampas darah. Memberi kesaksian palsu kerana dia dapat merampas darah, kemaluan, maruah dan harta benda. Kemaluan tu bukan kemaluan, memalukan, maruah dan harta benda, merampas dan lain sebagainya yang mudaratnya jelas. Maka setiap perbuatan dosa yang dinyatakan oleh syariat dengan ancaman yang keras atau mudarat yang besar, apabila dilakukan, maka itu adalah dosa besar. Dan selain itu adalah dosa kecil. Inilah mengikut perbahasan ini sebagai kaedah dasar. Yang dia nak habaq ni cuma dasar-dasar. Jadi itulah perbezaan. Dosa besar ni ada 2 jenis rupanya, Pakcik. Dosa yang memang top 10 daripada Bahasa Nabi kata dalam hadis Abi Bakrah, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Aku nak habaq pada hampa yang paling besar, dalam yang besar. Itu Nabi habaq 7 kan. Lepas tu sahabat Nabi duk hurai, bukan 7 saja, dia kata 9, 700, banyak lagi. Hal lain daripada itu termasuk dosa kecil. Dan Allah bersedia mengampun kita bila kita nak buat 2 benda, nak menjauhi kabair dan nak menjalankan ketaatan. Allah bersedia nak ampun yang lain-lain. Inilah rahmat Allah Ta'ala. InsyaAllah lepas ni kita masuk muqaddimah. Sikit muqaddimah daripada Imam Az-Zahabi. Lepas tu baru masuk dosa besar yang pertama, syirik kepada Allah. Ini kita tengok minggu depan. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Hak 7 Nabi kata dosa besar tu apa? Syirik pada Allah, sihir, bunuh orang yang haram kita bunuh, makan harta anak yatim, makan harta riba, lari daripada medan pertempuran, dan menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan yang tak senonoh, tuduhan zina. Itu memang dahsyat. Hablum minallah pun rosak, hablum minan nas pun rosak. Bila boleh tuduh orang baik-baik buat jahat ni, biar orang tu tak ada kebaikan. Patut dibela. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buku ni kita baca minggu sudah kan? Kita tengok dia nak ambil masa berapa tahun nak ambil? Kita baca 6 hari bulan 2 Pak Mek nah. Kita tengok bila nak ambil. Oh, tu